보이죠? 나 무섭다 진짜. 나 이거 어떡하냐. 나 무서워. Assalamualaikum semua, apa khabar? Harapnya korang menjalani minggu ni dengan aman, sentosa, baik-baik sentiasa, sihat-sihat sejahtera. Malam Khamis ni aku nak cerita pula pasal sebuah tragedi yang pernah berlaku di negara asal BTS, Korea Selatan. Kisah tentang kemalangan kapal ataupun feri yang meragut lebih 300 nyawa. Dan yang sedihnya, 250 daripada 300 lebih tu adalah pelajar sekolah menengah. Tapi cerita ni akan ada rasa sayu, rasa sedih, plus dengan rasa geram yang akan korang rasa. Tragedi ni juga bukan hanya sekadar tragedi yang meragut banyak nyawa. Dia merebak sampai ke politik. Memang agak complicated lah cerita ni. Tapi tak se-complicated. Tekan butang subscribe dengan loceng dekat bawah tu. Tekanlah. Lagi-lagi untuk korang yang baru je jumpa channel ni, silakan. Kisah bermula apabila sekumpulan pelajar daripada Danwon High School, kira macam SMK Danwon lah, macam sekolah menengah Danwon lah, yang terletak di Ansan, Korea Selatan, nak buat lawatan sambil belajar ke Pulau Jeju. Korang mestilah tahu Pulau Jeju. Kaki-kaki K-drama semua ni. Pulau Jeju ni adalah tempat percutian yang popular di Korea. Okay, kalau kat Malaysia ni macam Pulau Langkawi kononnya. Selain daripada tempat berbulan madu yang romantis, Pulau Jeju ni juga ada hutan-hutan yang menghasilkan tumbuhan-tumbuhan dari sumber alam yang asli. Sebab tu juga kalau korang beli skincare Korea, akan ada beritahu kat situ dibuat daripada bahan organik dari Pulau Jeju. Nak pergi Pulau Jeju tu pula ada jalan darat, ada jalan udara, jalan air. Tapi jalan air ni tak ramai orang nak guna. Apa pasal? Pasalnya dahlah perjalanan tu lama. Dalam perjalanan tu pula akan tempuh ada satu kawasan yang selalu berombak besar, bergelora dan juga deras. So, ramai pengunjung kalau nak pergi Pulau Jeju tu akan naik flight lah. Atau nak paling jimat pun drive sendiri atau naik bas. Rombongan sekolah Danwon tu decide untuk nak naik kapal je, ikut jalan air, jalan laut. Yelah, nak save budget. Ramai tu dia orang nak kena bawa. So, naik kapal je lah senang, jimat. Bincang punya bincang, dia orang decide untuk berangkat ke Pulau Jeju tu pada 15 April 2014. Diorang semua ni beramai-ramai akan naik sebuah kapal yang dinamakan kapal Sewol. Okey, kita cerita sikit pasal sejarah kapal ni. Kapal ni dibuat di Jepun pada tahun 1994 dan dibeli oleh syarikat perkapalan dekat Korea Selatan tahun 2012. Syarikat tu adalah Chong Haejin Marine. Kira beli second lah ni. Pada mulanya, kapal ni seberat 6,586 tan. Kapasiti boleh masuk 840 orang. Tapi bila syarikat Korea ni beli, dia ubah suai, dia tambah deck, lebih kurang 3-4 deck lagi, membuatkan kapal tu bertambah berat sebanyak 239 tan. Jadi 6,825 tan berat keseluruhan. Kapasiti pun bertambah. Dah boleh masuk 956 penumpang dengan kru kapal. Banyaklah sikit untung boleh dapat. Kapal ni lepas diubah suai dah mula beroperasi sejak tahun 2013. Setakat ulang-alik Pulau Jeju tu seminggu 2-3 kali tak ada hal. Cikgu-cikgu dan pelajar sekolah Danwon tu pun booking lah tiket. Diorang book perjalanan dari Incheon ke Pulau Jeju pada 15 April 2014 pukul 6.30 petang. Perjalanan yang diorang akan tempuh pula adalah selama 13 jam. Kalau naik flight, Incheon ke Pulau Jeju tu sejam setengah. Bayangkan berapa lama beza masa tu. Jadinya, sekali lagi aku ulang, diorang pun bersiap sedialah untuk bertolak daripada Incheon ke Pulau Jeju pada 15 April 2014 pukul 6.30 petang. Bagaikan ada petanda tak baik. Hari diorang nak berangkat tu, ada je benda yang tak kena. Mula-mula, kapten kapal tak boleh datang.
kapten kapal yang sepatutnya dijadualkan untuk menggerakkan kapal tu ke Pulau Jeju hari tu tak dapat datang. Ada kecemasan, entah tiba-tiba gastrik ke, migraine ke, tak tahu. Tak dapat dia nak bawa kapal tu hari tu. Jadinya dia digantikan dengan kapten yang lain. Kira nak hoda kapal yang lain. Nasib baik ada pengganti. Datanglah Lee Jong-suk, kapten pengganti yang masa tu usia dia 69 tahun. Tu dah kira atuk-atuk tu. Dah ada pengganti. Tak dapat juga nak gerak. Sebab masa dia orang nak bertolak tu lebih kurang pukul 6.30 lebih kurang, ada kabus tebal yang akan menghalang pemandangan dekat tengah-tengah laut tu. Terlalu bahaya untuk bertolak. Perjalanan tu ditangguhkan. Setelah ditangguhkan daripada pukul 6.30 petang tu, tunggu. Akhirnya arahan penangguhan amaran kabus tu ditarik balik. Sebab keadaan kabus dah makin reda, so jarak pemandangan pun dah mula kira selesa lah untuk kapten tu bawa kapal tu. Kapal Sewol dah boleh berlayar pada pukul 9 malam. Sukalah budak-budak ni dah boleh bertolak. By the way, dalam kapal Sewol masa tu ada 476 penumpang dan kru kapal. 324 daripadanya adalah pelajar dan guru sekolah Danwon High School. Dan selebihnya adalah penumpang umum, kira orang-orang yang nak bercuti ke Pulau Jeju lah. Dan ya, akhirnya kapal Sewol tu pun bertolak pukul 9 malam 15 April 2014 dengan perjalanan selama 13 jam. Perjalanan kapal tu lancar sepanjang kegelapan. Yelah, pukul 9 malam kan bertolak, akan lalu dini hari lah. Namun segalanya berubah apabila pagi menjelang. Wish, rimas lah. Nak ikat rambut je boleh tak? Dah ikat rambut. Boleh sambung cerita. Lebih kurang pukul 8.30 pagi, kapal Sewol ni dah mula masuk ke kawasan Manggol Channel. Kawasan tu popular dengan laut yang bergelora, berombak besar, deras. Masa tu, Kapten Lee Jong-suk tadi tu tak ada dekat anjungan. Anjungan ni kira macam platform untuk kapten tengok keadaan kawal, tengok keadaan laut, kira macam tempat driver kereta lah. Masa tu dia tak ada kat situ. Dia hanya arahkan seorang pekerja biasa untuk ambil alih kapal tu kejap, kira macam ganti dia kejap. Pekerja tu pula kira macam yang bawah-bawahan dia lah. Sejenis orang yang tak ada pengalaman nak hadap laut, apatah lagi kalau adanya ombak besar. Kawasan tu kan dah popular dengan ombak besar, deras apa semua tu kan. Tapi masa diorang lalu tu, keadaan laut tak adalah teruk sangat. Biasa je, tenang je. Sebab tu lah agaknya kapten tu suruh dia yang ganti kejap. Sementara dia entah pergi mandi kat bilik dia ke apa kan. Yelah pagi-pagi kan. Tapi entah dia salah pandang ke, salah kira jarak pandangan ke, atau halusinasi dia saja ke, dia nampak masa tu ada sebuah kapal yang besar laju menuju ke arah dia orang. Dengan pantas dia arahkan pengemudi kapal, orang yang pegang steering kapal tu, untuk belok ke kiri. Sayangnya pengemudi kapal tu belok terlalu cepat, terlalu laju. Kiranya macam kalau bawa kereta, kalau pula steering dia laju, kereta kan boleh oversteer, silap-silap boleh terbalik kereta tu. Mamat tu yang pegang kemudi kapal tu buat macam tu dekat kapal. Kapal tu pun hilang keseimbangan dan miring ke kiri. Penumpang yang ada dekat dalam tu masa tu, pagi-pagi kan, ada yang tengah sarapan, baru bangun, tengah menggeliat pagi-pagi. Indahnya hidup di kapal. Dia orang dapat rasakan tiba-tiba kapal tu sengit. Sengit dia pula bukan sikit-sikit, dia dah sengit dah. Betul-betul sengit kau-kau ni. Pengemudi kapal tadi tu cuba untuk balancekan balik keadaan kapal masa tu. Sayang semuanya sudah terlambat. Sayang semuanya sudah terlambat. Sebabnya masa dia belokkan laju-laju tu, beban kargo yang ada dalam kapal tu dah pergi ke satu tempat, satu bahagian, one side of the kapal. Macam tu. 8.45 pagi. Tiada peluang untuk kapal tu kembali tegak dan seimbang macam biasa. Dah makin lama makin sengit. Penumpang dah mula panik. Kat sini kita akan masuk part yang akan buat korang geram.
Walaupun kapal tu dah sengit teruk, kru kapal tu arahkan penumpang duduk diam-diam dalam bilik dan kabin masing-masing. Bukannya nak buat prosedur untuk keluarkan penumpang daripada dalam kapal. Tidak. Diorang arahkan dekat intercom tu, suruh duduk dalam kabin diam-diam, jangan bergerak. Pada mulanya penumpang-penumpang tu budak-budak sekolah lah terutamanya. Yelah, budak sekolah kan tak tahu apa-apa, dia orang ikut je arahan. Dia orang ingatkan mungkin kru-kru tu nak buat strategi untuk jalankan proses evakuasi. Kira macam nak keluarkan dia orang daripada dalam kapal yang tengah sengit tu. Dia orang pun tunggu untuk arahan daripada kru untuk proses evakuasi. Lama, tak ada apa-apa. Tengah-tengah dalam keadaan panik tu, salah seorang pelajar sekolah Danwon telefon 119. Kalau kat Amerika 911, kalau dekat Malaysia 999. Panggilan kecemasan lah kira. Dan panggilan tu dapat disambungkan ke pasukan keselamatan laut, kira macam polis marine lah, pada jam 8.52 pagi. Nak tahu satu rahsia? Itulah panggilan kecemasan yang pertama yang pasukan keselamatan dapat daripada kapal Sewol yang tengah sengit tu. Kenapa pula cara aku cakap ni macam benda tu big deal? Sebabnya panggilan tu datang daripada penumpang, pelajar pula tu, bukan daripada kru ataupun kapten kapal Sewol. Mana dia orang? Bila dah dapat panggilan tu, barulah pasukan penyelamat datang mengelilingi kapal Sewol tu. Bukan setakat pasukan keselamatan, bot-bot nelayan yang kebetulan ada kat situ pun datang untuk tolong penumpang-penumpang yang ada dalam tu. 9.39 pagi, keadaan kapal Sewol makin sengit dan memang dah nak terbalik dah. So, masa ni aku nak cerita ni pun kena banyak bersabar, kena banyak istighfar. Masa pasukan penyelamat tu datang, kru dan kapten kapal diselamatkan daripada kapal Sewol yang memang dah nak terbalik tu. Aku ulang, kru dan kapten kapal diselamatkan daripada kapal Sewol yang dah nak terbalik tu. Penumpang macam mana? Masih ada dalam kabin diorang, duduk diam-diam dan hanya tunggu masa untuk diselamatkan. Apa yang pelik kat sini? Sepatutnya dalam keadaan darurat ataupun kecemasan, kru dan kapten kapal terutamanya kena pastikan penumpang keluar dulu dengan selamat. Barulah diorang ni boleh keluar. Tak kisahlah baik kapal laut ke kapal terbang ke. Macam dalam video aku yang sebelum ni, Kapten Suli tu orang yang terakhir keluar daripada pesawat. Tapi dekat kes ni, dekat tragedi ni, tak berlaku macam tu. Kru kapal, kapten yang keluar dulu babe. Yang penumpang dekat dalam tu tengah fikir ni, diorang ni selamat ke tak? Lepas kru dengan kapten yang selfish tu dapat selamat semua, barulah penumpang dikeluarkan satu-satu. Itu pun tak semua ya. Hanya lebih kurang 120 orang penumpang saja yang dapat diselamatkan. Sebab keadaan kapal dah mula terbalik sepenuhnya. Kalau nak teruskan proses evakuasi pun memang dah tak sempat dah. Bahagian atas kapal ni dah ada dalam air dah. Dah terbalik. Macam kereta tayar 4-4 ke atas. Dah macam tu dah. Dan akhirnya setelah 2 jam setengah lah lebih kurang, pada pukul 10.31 pagi 16 April 2014, kapal Sewol tenggelam sepenuhnya dengan masih ada 304 penumpang kat dalam kapal tu. Daripada 304 nyawa tu, 250 daripadanya adalah pelajar Danwon High School. Apa yang membuatkan tragedi ni viral dan selalu disebut-sebut sampai sekarang adalah terdapat beberapa rakaman dari penumpang masa kapal tengah sengit tu. Lagi-lagi budak sekolah ni, biasalah diorang kan akan bawa phone, rekod, diorang suka nak pergi Jeju. Masa sengit tu, kegembiraan diorang tu bertukar. Diorang siap rekod kata-kata terakhir, minta maaf dekat keluarga, dekat mak ayah, sempat telefon pun ada. Keadaan dalam kapal masa tu takut plus sedih dan sangat-sangat menyayat hati. 뒤지기 싫어요. 지금 이 상황은 지금 기울어지고 있습니다. 나 뒤지기 싫어.
진짜 물들어는 진짜 우리 나가야 돼요. 엄마한테 전화해볼까? 엄마 나 마지막에 찍고 있다 지금. 빨리. 야, 엄마 사랑해요. 못 보내 임마. 씨발, 엄마 사랑해요. Berita tenggelamnya kapal Sewol ni dah mula tersebar ke seluruh Korea bahkan dunia. Operasi mencari dan menyelamat pun mula dijalankan. Tapi masa operasi dan menyelamat ni, kerajaan dan pihak berkuasa, pihak penguatkuasa yang turun cari ini dikutuk habis-habisan oleh masyarakat Korea Selatan. Sebabnya pihak kerajaan dianggap lambat buat kerja. Arahan yang diorang keluarkan untuk misi mencari dan menyelamat tu pun lambat. Maklumat yang disampaikan pun tak betul. Adakah patut dah 2 hari dah ni, kapal dah tenggelam dah 2 hari. Diorang cakap mangsa tu hilang, kira macam tak jumpa. Sebenarnya diorang masih hidup, cumanya diorang tak dapat jumpa. Come on lah, tengah-tengah laut kot, ombak pun agak besar. Kapal tu dah mula masuk ke dalam, ke dasar laut tu. 2 hari dah dalam tu, hilang apa lagi? Confirm lah dah hilang nyawa. Disebabkan pihak penyelamat lambat sangat buat kerja, tak ramai pula tu yang turun untuk jalankan operasi tu. Sebab kerajaan lambat bagi arahan. Ada sukarelawan daripada kumpulan penyelam, kira macam diver-diver yang ada lesen, tapi diorang ni diver biasa je, turun sekali ramai-ramai. Alah, macam yang baru jadi NGO yang turun tolong. Keluarga mangsa yang terkorban pun mula mencari jawapan. Apa yang berlaku sebenarnya? Korang pun mesti nak tahu kan? Siasatan pun dijalankan. Kenapa kapal tu boleh sengit, boleh terbalik? Macam yang aku cerita tadi, pengemudi kapal tu yang tukang pegang steering tu belok terlalu tajam kan, terlalu laju. Itu yang buatkan kapal tu hilang seimbang. Tapi sebenarnya bukan tu sahaja penyebabnya. Kapal Sewol masa tu dah terlebih muatan. Kapal tu hanya boleh angkut beban sebanyak 987 tan sahaja. Tapi hari tu, masa kejadian tu, kapal tu dah bawa sebanyak 3,600 tan. Berapa kali ganda tu? 3, 4. Lebih dia tu, banyak gila. Dalam kapal tu masa tu ada truk, ada kereta, ada kontena yang selalunya ada juga. Tapi kontena dia tu dah terlebih berat, dah terlebih banyak. Selain tu, air yang dekat dalam kapal, air dekat tangki balas tu dikeluarkan bertantan. Air tu digunakan untuk seimbangkan kapal sekiranya kapal hilang keseimbangan. Bila air tu dah kurang dia pula terlalu banyak, bertantan weh kurang. Objek-objek pepejal yang terlalu banyak dalam kargo kapal masa tu dah ambil alih tugas air tu. Tapi masalahnya objek-objek pepejal kan, bila dia dah pergi kat satu sisi, dia tak boleh nak balik semula ke sisi yang lain. Memang terus takkan seimbang lah kapal tu. Mana datang barang banyak tu? Barang tu adalah milik syarikat Chong Haejin Marine tu sendiri. Pasalnya, diorang ni ada projek. Projek tu pula adalah sejenis projek yang tak mengikut standard yang ditetapkan kerajaan Korea. Kira projek haram dah juga. Akan tetapi syarikat Chong Haejin Marine ni dah bayar sogok beberapa orang penting tertinggi dalam kerajaan, kira macam menteri-menteri lah, untuk luluskan projek ni. Alah, biasalah kan, selalu je jadi, tak payah jauh-jauh lah. Semua yang terlibat dalam tragedi menyayat hati ni, baik kapten, kru kapal, pekerja kapal, sampailah CEO Chong Haejin Marine tadi tu ditahan dan disoal siasat. CEO dia apa tak lagi, dah lah kena bertanggungjawab atas kematian 304 orang dia tu. Ditahan juga sebab menyogok menteri-menteri Korea untuk luluskan projek haram dia. Perdana Menteri Korea masa tu sampaikan letak jawatan, berundur dia daripada jadi Perdana Menteri. Sebab dia memang dah tak dapat nak handle, tak dapat nak tangani kes tragedi besar tu. Tak tahan juga, asyik kena kutuk, asyik kena kecam je dengan rakyat-rakyat dia. Lemah. Tak macam Sekolah Tinggi Danwon pun menjadi tumpuan seluruh rakyat Korea. Setiap tahun akan diadakan upacara memperingati pelajar-pelajar yang terpaksa hilang nyawa dalam tragedi kapal Sewol pada tahun 2014.
ada yang terselamat. Tapi untuk yang terselamat bukanlah sesuatu yang indah bagi diorang. Memori dalam kapal masa kejadian tu masih segar diingatan mangsa-mangsa yang terselamat, baik pelajar mahupun guru. Sampaikan salah seorang cikgu yang terselamat daripada tragedi tu bunuh diri sebab dia terlalu stres dan selalu menyalahkan diri dia atas kematian 250 orang pelajar sekolah Danwon. Begitulah kisah tragedi yang sedih ada, geram pun ada. Aku tak dapat bayangkan dalam keadaan kapal yang tengah sengit tu, kau tahu yang kau akan mati, sempat telefon keluarga kau, minta maaf, minta halal makan minum, menangis-nangis. Bayangkan juga perasaan mak ayah dia yang dapat telefon daripada anak dia, ingatkan nak beritahu yang dah sampai Pulau Jeju, happy, rupanya menangis-nangis. Ibu, saya minta maaf selama ni saya menyusahkan ibu. Maafkan salah silap saya. Halalkan makan minum saya. Kau bayangkan apa perasaan mak ayah dia orang. Yang lagi aku tak habis fikir, kru dengan kapten kapal tu. Macam mana dia orang boleh jadi kru Macam mana dia orang boleh jadi kapten Macam mana dia orang boleh bekerja atas kapal Cukup pentingkan diri. Tapi entahlah. Apa pun, terima kasih sangat-sangat kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. By the way, sorry, tadi ada masalah dengan audio. Sekali lagi suka untuk aku ingatkan, tekanlah butang subscribe, like, tekan juga butang loceng tu, dan share kepada kawan-kawan korang yang nak tahu pasal tragedi kapal Sewol ni. Kalau korang malas nak cerita balik kat diorang, tunjuk je video ni. Bukan setakat kapal Sewol je, tragedi-tragedi ataupun kisah-kisah misteri yang lain pun ada dekat video-video sebelum ni. Pergi check it out. Dan untuk korang yang nak cadangkan apa-apa cerita yang nak aku ceritakan dekat sini, komen dekat bawah. Jangan malu, jangan segan, silakan. Follow juga media sosial aku, Harith Sam Simon aja, senang aja. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.